sana okay. Wala ka wala ka Allah Ta'ala dalam Quran Al-Karim ba'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu al-azim wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man la lahu mu'amilan ma'abahan wal 'alimu man anfa'ana sawtaha bagaimana Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia yang mulia, ini orang tua kita. Datang malam berkas ni, kita mesti hendak. Dan banyak manfaat kita. Kami mesti menunjuk. Mana malam berkas kita daripada asal sampai syurga. Nampak. Dia boleh kena kita nama iman. Kita berusaha kamu ada nama iman juga kita dapat menaikkan benda yang besar. Kita sendiri faham duduk dalam semalam-malaman nama kita dalam masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sembahyang isyak berjemaah, seolah-olah dia beribadat separuh daripada malam. Kita semua kita tahu. Kena amanah. Dan barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah, seolah-olah kita beribadat sepanjang malam. Bertengok murahnya Allah Ta'ala, maha pemurahnya Allah Ta'ala. Benda yang kita buat sikitnya, tapi Allah Ta'ala bagi lagi. Zaman Nabi ada satu kisah di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang wanita yang jadi tawan, rupawan, perawan, segala wan-wan ada pada dia. Ada satu ketika dia nak pergi buat Nabi, dia kata, "Wahai Rasulullah, aku nak kahwin. Tapi calon suami aku tu, dia kena ada 3 syarat. Beribadat sepanjang-panjang malam. Atam Quran tiap malam. Berpuasa sepanjang-panjang tahun. Puasa baca. Nampak besar ke rumah. Jadi mak sebenarnya ni semua tak terdiam. Tak senang. Hari-hari akan Quran. 6,662. Orang Hafiz, cucu saya start pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Nanti sepanjang dan mereka ada makan. Maulah bagaimana syahadat ke syahadat. Ini kita nak baca hari atau makan hari. Beribadat sepanjang-panjang malam. Kemudian puasa setahun. Kemudian dipendekkan cerita satu sahabat yang biasa yang katanya tak sedia. Bagaimana? Betul maksudnya? Dipendekkan cerita kahwinlah dua ni. Biasalah dengan mau kahwin kan? Dia datang, dia beri masa, begini dia. Sedang seminggu duduk kampung. Sahabat perempuan ni jumpa dengan lelaki Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamu bagi tahu kepada aku bahawa sahabat kamu ini berpuasa sepanjang tahun. Atam Quran tiap malam. Kemudian beribadat sepanjang malam. Atam Quran tiap beribadat sepanjang malam. Jadi duduk dengan aku seminggu. Tengok projek yang ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Muhammad, kenapa kamu kata kamu atam Quran tiap hari? Wahai Rasulullah, bukankah Rasulullah beritahu pada kami, barang siapa yang baca Qul Allah sekali Allah, nilai ganjarannya 1/3 Al-Quran. Saya baca 3 kali. Kan? Wahai Rasulullah, bukankah Tuhan bagi tahu pada kami barang siapa yang sembahyang Isya berjamaah seolah-olah beribadat separuh pada malam, dan sembahyang subuh berjamaah seolah-olah dia beribadat sepanjang-panjang malam. Kamu betul. Bahkan bukankah Rasulullah bagi tahu kami barang siapa yang puasa di 1 bulan Ramadan diikuti dengan 6 Syawal, 6 bulan Syawal,
seolah-olah dia berpuasa setahun. Dapat tak dia? Itu dia. Ada satu boleh gitu kan? Boleh dapat ganjaran 10 setahun puasa. Barang siapa yang berpuasa 3 hari puasa putih pada setiap bulan. Jadi Asbabun Nuzul satu ayat Quran, saya tak ingat dah tu. Seolah-olah ganjaran Allah dia akan seolah-olah dia berpuasa setahun. 13, 14, 15 kali 12, oi, 36 hari. Satu hari puasa Allah Ta'ala gantikan, Allah akan berganjaran 10 hari. Mana? Satu hari puasa, 3 hari mana? Dalam apa ada? Dalam setahun juga ada 36 kali 10 360. Ganjaran Allah Ta'ala sediakan. Amalan kan, janji ada dalam amalan sunat. Jadi satu lagi bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sembahyang subuh. Jangan kita ada dengar man salat fardan taqal jannah. Barang siapa yang di luar tepi sujud maka dia akan masuk surga. Satu lagi hadis kata barang siapa yang sembahyang sekali-kali tidak dimasukkan dalam neraka bagi berapa yang siapa yang sembahyang sebelum terbit matahari dan bagi siapa yang sembahyang sebelum terbenam matahari, iaitu al-fajr wal asr. Sembahyang subuh dan sembahyang asar. Banyak ganjaran Allah Taala sediakan bagi kita. Itu kemuliaan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang beruntung berbandingkan umat yang terdahulu. Dan mulia di sisi Allah disebut dalam Quran, bukan saja dalam Quran dan kitab-kitab yang dahulu, dalam Zabur, Injil dan Taurat dan Injil, tentang kehebatan umat. Kita dengar dah tuan-tuan dengar ribu-ribu kali dekat sini. Setiap markah ni ada, itu lagi kita sebut. Ribu kali dah. Kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ulul azmi minta nak jadi umat ni. Tak boleh jadi umat, minta nak jadi Nabi pada umat ni. Tak boleh jadi Nabi minta jadi umat. Allah Ta'ala terima doa Nabi Isa AS. Di akhir zaman nanti dia akan datang semula, akan diturunkan semula. Tapi dia tak bawa syariat, dia bawa syariat Nabi Muhammad, memperkasakan kerajaan Nabi Muhammad. Sebab apa kita mulia di sisi Allah. Sedangkan kalau dia nak bandingkan umat-umat dahulu, amalan kita banyak mana ya kan? Umat dulu umurnya mencecah ribuan tahun. Kita ni antara 60 ke 70 tahun. Amalan kita tak macam mana. Tapi kita mulia di sana. Sebab apa? Bersama-sama kita ada satu kerja, tanggungjawab yang tidak pernah dipertanggungjawab kepada umat-umat yang terdahulu. Itu kita tahu. Bukti kita kena buat, kita doakan Allah Ta'ala wafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pindahkan kerjaan ini kepada sahabat radhiyallahu anhum. Dan sahabat dah pindah kepada tabi'in dan baik-baik kita. Sebab itulah Nabi kata harus zaman, semalam ada sebut harus zaman sikhotni. Sebagai zaman adalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ladina yalunahu. 3 kali Nabi sebut. Dan selepas itu dan seterusnya. Dan keluar di luar daripada sabdaan Nabi sallallahu. Tapi tentunya kita kerja itu masih sampai tertib. Atau mukhairun nasihun ni. Baik-baik manusia adalah aku dan sahabat. Semua Nabi nayalu lahu. 3 kali bila Nabi sebut ini. Kita jauh daripada Nabi. Tapi tentu yang bilang walaupun kita jauh pada Nabi, tapi ada segelintir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bangun untuk sambut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Hajjatul Wada. Allahu anhu wa la. Walaupun kita segelintir, tapi masih orang kita boleh beriman kepada Allah Subhanahu. Ada segelintir ni. Zaman Nabi dahulu apabila Nabi nyafat dia dah kerja nak dakwah diteruskan. Maka kita tengok selepas berlalu 1 atau 2 generasi mereka kufur semua. Jadi tugas dan tanggungjawab sedang dipikulkan kepada kita untuk sampaikan agama sehingga perlu disampaikan agama ni sama yang kepada bayi yang terakhir lahir belum. Tugas kita. Tanggungjawab kita. Dan macam mana tentu bila kita nak usaha tu ada keyakinan. Sebuah keyakinan tu ada dalam diri kita. Kita sembahyang dengan ada keyakinan. Sebab itulah Imam Ghazali kata 4
rukun yang kita ada. Selain daripada 13 rukun, ada 4 rukun lagi. Rukun batin. Yang mana kita kena merasai tentang benda yang intensif, ubudiyah. Dalam masa yang sama kita kena merasai, kita semasa kita semayang merasai kita ni hamba Allah. Hamba Allah yang kena tunai semua perintah Allah. Sama ada perintah yang wajib atau yang rukun ataupun yang wajib. Yang rukun semayang, rukun 5 kita ada 5 perkara. Yang wajib pun kita tunai. Yang Allah ni bukan rukun tapi wajib. Contoh senang ni kita nampak tentang benda tuan pergi Makkah. Kita buat haji apa yang ada? Kita sempurnakan rukun haji tak? Kalau kita tak sempurna rukun haji apa akan jadi pada haji kita? Bukan jadi pada haji kita. Asal haji kita. Maka kita kena pergi semula buat haji. Allah Ta'ala tak terima haji kita. Satu lagi, kita kena gunakan wajib haji. Kalau kita tak sempurna wajib haji, mana tak? Macam haji kita. Maka kita kena bayarkan. Itu juga dakwah, dia bukan rukun. Tapi dia wajib kita kena. Ya ayyuhal mudaththir anzir rabbaka fakabbir. Saya tanya ulama kita. Kita kena tengok asal nuzul. Ya ayyuhal mudaththir anzir rabbaka fakabbir. Tengok asal nuzul. Saya tengok asal nuzul. Nabi apabila Nabi pula buat dakwah, salah seorang daripada Umayyah bin Khalaf ejek Nabi. Dia buat macam-macam dengan Nabi. Sedih. Balik selimut. Turun perintah. Makna perintah pada sobat awal. Dia sebut dalam asma ni perintah baru pakai kum fa anzir tu, bangun bagi peringatan tu, sobat. Jadi itu perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Seperti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang Nabi wafat, Allah Taala wafatkan Nabi kita untuk bagi peluang pada kita. Lalu kita mulia di sisi apa? Apa natijah orang yang buat dakwah, mula-mula sekali buat dakwah kan? Apa natijah dia? Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pertama di kalangan rijal yang buat dakwah. Kita dengar kisah kan, tuan-tuan biasa dengar kisah. Hari yang pertama ada beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kisah sebelum itu lagi. Hari yang pertama dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari yang pertama dia pergi dakwah, apa ilmu yang dia ada? Dia pergi dakwah, 5 orang dia buat. Hari yang kedua dia buat 4 orang. Maka dalam masa 2 hari 9 orang. Termasuk dengan dia 10 orang beriman kepada Allah SWT. Asbab dia mula-mula mendakwah dakwah ni kan. Semua orang yang didakwahkan sampailah kita ni. Maka tuan-tuan, tiap amalan yang kita dapat masuk orang ini. Jadi buku catatan amal Al-Bakar tidak pernah ditutup sampai hari ini. Jadi ya tuan-tuan, kalau kita buat dakwah, insya-Allah setiap orang yang kita ajak buat dakwah kita dia beriman kepada Allah sebab usaha kita. Ada tak berkesan. Allah Ta'ala berkesan atas usaha kita. Kerana keberkesanan usaha kita itu Allah Ta'ala yang bagi. Kita cuma bagi sampaikan je. Macam kita masak kita masak tu yang bagi sedap. Kena yakin keberkesanan dakwah kita dengan Allah Ta'ala yang bagi daya kepada orang. Jibril alaihissalam apabila dia dah buat apa, Allah Ta'ala perintah dia suruh. Kata, macam mana ya Allah? Hati aku tak sampai. Macam mana aku nak suruh semua manusia? Tugas kamu suruh yang sampaikan aku. Kita dengar kan di alam apa? Kalau orang tu sahut satu kali, Tuan Ibrahim alaihissalam, maka dia pergi sekali. Kita dengar kan? Kalau 3 kali lebih mudah. Kalau 4 kali dah. Kalau dia tak sambut seruan tu, lagi muka. Mati dalam keadaan tak cukup satu pun. Selamat. Kalau dia tak cukup, dia situ kita nafikan rukun tu. Kalau misalnya ada kemampuan,
Tapi ulama kata, kalau ulama tasawuf kata, walaupun dia kata dia tak ada kemampuan, kata dia ada, rumah dia ada, anak dia ada, dia wajib dia tu sempurnakan dulu. Dia kata dia tak ada kemampuan, susah, rumah ada, anak ada, kereta ada. Ikut ulama tasawuf, dia kena jual, kena sempurnakan itu. So, bila dengan mudah kita buat, apabila kita buat dakwah dengan mudah, maka orang yang ikut kita semua amalan akan masuk ke. Itulah mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerja Nabi bersama kita. Perintah kepada ini satu lagi. Kita Allah Taala tak buat silap kan? Jadi kita kata Allah Taala buat silap kan? Keluarkan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkuasa tidak Allah Taala keluar kita sebagai umat Nabi Nuh dan sebagainya? Allah Taala berkuasa. Tapi Allah Ta'ala tengok dalam hati kita. Kita mampu dalam ilmu Allah SWT. Setiap individu yang ada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni mampu untuk buat dia. Tertib dia mudah saja. Ulama kita yang dia bagi ilham oleh Allah SWT, yang bagi ilham oleh Allah Ta'ala, dah buat satu tertib yang kita mudah itu. Tuan-tuan lebih tahu dalam lebih banyak. Mungkin menekankan umat dan dia. Orang yang pertama dengan umat yang dapat ilham, Allah Ta'ala bagi ilham, campak ilham adalah Umar bagi Allah. Itulah Nabi bagi tahu, seandainya ada Nabi, orang yang layak jadi Nabi adalah Umar. Selepas itu, Nabi kita yang dapat dapat Nabi ini, the seal of the prophet, mana penutup dan Nabi. Seandainya ada lagi Nabi, maka Umar layak. Kenapa tidak buat? Sedangkan Abu Bakar daripada segi rankingnya dan hampir dengan Nabi SAW. Di segi pengorbanan, Abu Bakar dari segi fikir kehidupan umat, di segi kesan tempat dalam umat Allah. Waktu dia jalan dengan dia tahu. Jibril AS nak tengok apa nak, bagaimana kita apa yang ganjaran Allah sediakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan isteri kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha. Dia semua dan selain isteri Nabi semua dia janda. Tapi Aisyah kahwin masih kecil, anak muda, anak 9 tahun. Satu ketika dia duduk di atas sofa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok bintang bergema-gema. Mereka macam bintang apa ni langit kawasan kita. Banyak awan. Di sana tak ada, di Mekah tak ada, semua jauh. Tengok bintang bergema-gema. Aisyah tanya raja ni, dia yang cantik dalam apa panggilan yang glamour sikit, Mamat yang kita kata. Mamat dia tanya, dia kata, amalan sampai macam itu. Jadi Umar beritahu Rasulullah kita ini amalan kamu. Amalan kamu. Orang tak begitu. Aisyah mengharapkan itulah amalan apa. Macam begitu minta. Maka Nabi berkata, habis amalan ayah aku macam mana? Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, semalam ayah kamu bersama aku di Gua Sur. Tengok kan? Di Gua Sur. Tuan-tuan pernah sampai di Gua Sur, ada 3 gua ke situ. Tapi yang sebenarnya gua tu bukan berbentuk gua. Daripada itu satu lubang, kamu lihat pada lubang tu lebih kurang 3 kaki, ada satu batu tinggi ke dalam tu. Ada 3 gua ke situ. Orang kebanyakan pergi sana, tapi ini sebenarnya Tuhan Nabi duduk. Semalam ayah kamu bersama aku di Gua Sur, ganjaran Allah Ta'ala sediakan kepada dia lebih pada amalan rumah dan keluarga. Bayangkan tak? Kemudian dia buat dakwah ni, setiap amalan kita masuk dalam account. Jadi tuan-tuan, ini tanggungjawab kita ni. Ini Allah nak bagi kemuliaan bagi kita. Apabila kita buat dakwah, tuan-tuan ikut tertib. Kena ikut tertib lah, ikut nahas kan. Ulama kita buat satu tertib yang mudah kan. Bagi 3 hari dalam sebulan buat kerja tambahan
apa ni, amalan harian ada, amalan mingguan ada, amalan bulanan ada, amalan tahunan ada. Dan sebab tu tuan-tuan, masa kita keluar dakwah, maka dibayar hidayahkan kepada kita. Apa sepatutnya kita buat? Macam ni lah kalau sahabat tempat kita ni, dia mahu tiada dibayar hidayah tempat kita. Kemudian bagi tempat kita pun kita bagi muzakarah lagi. Kerana kalau kita ikut tertib tentang insya-Allah kita akan. Ini kesempatan kita kena buat kan. Kalau ada kerja dakwah ni, kerja yang empat mesti kena buat. Wajib kita kena buat. Amat ada kita bagi alasan macam-macam. Tapi alasan itu diterima Allah Taala dalam apa entah apabila kami akhirat ni alasan kita diterima tu. Jadi tanda tak dapat tidak kita kena buat. Sekurang-kurangnya nak selesaikan masalah ku antum syakum alaikum darab. Jagalah diri kamu. Lepas tu kita kena berusaha assessment. Kita akan selamat dengan iman yang sempurna, dengan amalan yang soleh. Dan itu baru kita akan selamat di dunia ni. Dan kita kena sampai. Syarat ilmu tentang yang kita belajar, kita kena amal dan kita kena sampai. Dan syarat kita bersyahadah, ikrar bilisan, tasdik qalbi, amal dia boleh jawab. Sebab tu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab, orang yang baru masuk Islam, dia ada Rasulullah, kami dah beriman. Di amanah, kami dah beriman. Nabi tak boleh kata apa. Menandakan Jibril kata, lampu minum, kamu belum beriman lagi. Berat iman yang masuk dalam hati. Asyidik qalbi. Masuk dalam hati dah. Sebab tu kita sembahyang ini dengan ada rasai kita ni hamba. Setiap amalan kita mampu kita buat dan kita izin. Tidak bergeraknya satu zarah melainkan Allah. Ini tataharatul daratan kita sendirilah. Tak bergeraknya satu penting ini. Ini kita nak kena usaha. Pertama sekali kita nak usaha. Baru saya dengar punya kaum teman-teman di Indonesia sekarang ni ada Merdeka 118. Kita pun tak tahu. 118 tingkat. Ada sebelah dengan KLCC. Kita tengok bangunan tu sahaja, tapi piling dia berapa? Basic dia berapa? Foundation berapa? Begitu dia iman dia. Tak usah kasih masa foundation kita kuat. Oh, setiap amalan kita boleh gunakan. Sebab tu kita keluar jalan Allah untuk usaha. Saya pernah ditanya oleh satu orang datuk, apa kita keluar jalan Allah? Ini kita cakap tentang etika tu. Sebab apa kita jalan Allah? Kita kata kita nak belajar, boleh belajar ke Allah. Jadi fikir ni kita kata self motivation in the deen Allah SWT. Untuk merangsangkan diri dalam agama Allah yang paling tepat masa kita jalan. Kebanyakan polis pun ada khusus motivasi, peniaga pun ada khusus motivasi, pejabat awam pun ada khusus motivasi. Sebab untuk meningkatkan prestasi kerja. Begitu dia untuk kita meningkatkan agama, kita kena keluar jalan Allah. Lepas tu kita kena bagi masa 3 hari. Dan bagi masa 4 bulan, 4 bulan. Bagi ulama setahun pertama 10 bulan. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman itu. Untuk khusus motivasi, motivation, self motivation yang ketiga, untuk merasakan diri anda agama. Itu kita kena doakan. Dan di samping itu kita kena buat bersama kami. Lepas tu apabila kita keluar jalan Allah, kita kena duduk satu mesej lama-lama. Lepas tu kita ada maksud. Kurang-kurangnya 4 maksud. 4 tujuan kita. Pertama kita kena hidupkan, nak hidupkan masjid. Dan 5 amalan kita buat di masjid. Kemudian ada 5 amalan menjuruskan 4 amalan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya dakwah, alim dan khidmat ibadah. Yang kedua, kita nak hidupkan maktab. Yang mananya ada pempelarian Al-Quran. Berapa banyak orang umum kita ni dalam 70-an, 60-an, 50-an yang tak boleh baca Quran. Sedangkan Nabi beritahu kepada kita, barang siapa yang tak boleh khatam Al-Quran sepokoknya 2 kali setahun, kepada Quran akan dakwah kita dia. Ini bukan kapasiti dakwah kita, bukan kerajaan Malaysia dah. Quran akan dakwah kita dia. Tapi nak kita nak bersilat depan Allah SWT. Yang ketiga, kita nak hidupkan 5 amal masjid tu. 5 amal masjid.
dan menjurut daripada dengan 5 amal masjid orang boleh keluar dalam. Barulah suasana terbentuk. Dan dengan kisah di taman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tawanan ataupun datang sebagai mengintip, selama 3 hari dia beriman. Datang dengan keadaan kufur, dia akan beriman kepada Allah SWT. Semalam tak masa takris, semalam ada sebut. Tapi dia tak sebut siapa dia. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu orang nama Sumamah bin Usad, raja negeri Yamamah. Satu hari dia dalam perjalanan daripada Yaman. Dia ni satu bani dengan Usalamah Al-Qadab, Bani Hanafi. Dalam satu ketika, satu hari dia dalam perjalanan untuk ke Mekah, untuk apa? Untuk buat umrah secara jahil. Dia melalui Madinah. Sahabat-sahabat angkam dia, bawa ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan dia. Nabi tanya sahabat, kamu kenal tak dia ni? Sahabat katakan tak kenal. Nabi tahu inilah Sumamah bin Usad, raja negeri Yamamah. Dan dia ni sangat-sangat memusuhi Islam. Dia paling benci sekali pada Nabi dan dia telah bunuh beberapa sahabat. Maka dia ikat di masjid Nabi. Nabi beritahu kepada sahabat, kamu bagi kat dia makanan yang terbaik, layanan yang terbaik. Maka tuan-tuan, hari yang pertama Nabi awal dia tak terima. Yang kedua, mendorong dia. Yang ketiga hari Nabi terima. Yang ketiga dia tak terima dia. Apa bagi Nabi beritahu pada sahabat, bagi ke dia kenderaan yang terbaik. Mana kuda yang terbaik lah. Bukan kita ni perutun takal. Mana kan? Apa ni kenderaan yang terbaik, dia iring dia keluar pada mereka. Maka tuan-tuan yang mulia, boleh kena dia tengok muamalat, muasyarat, akhlak para sahabat-sahabat. Bagaimana sahabat bergaul dengan mereka. Kepada para sahabat, dia terkesan. Jadi kita keluar dakwah nak untuk kesusahan tempat. Sebab tu kita kena keluar dakwah, yang kita nak buat kita dapat. Dan apabila dia keluar, dia pergi pada satu tempat, dia bersihkan diri, dia datang balik. Hai Rasulullah, kalau dulu orang yang aku paling benci adalah kamu. Tentang orang yang paling aku kasih adalah kamu. Itulah sebenarnya dia. Maka tuan-tuan yang mulia, dia duduk dengan Nabi berapa lama, kemudian dia pergi kan, dia bagi tahu tadi dia nak teruskan hasrat dia untuk buat umrah. Nabi ajarkan dia munasib. Dia adalah dalam mula orang yang mula-mula dalam Islam yang masuk Makkah buat umrah dengan keadaan bertanya. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Lepas dia sediakan umrah, apabila dia bertanda, orang kafir nak salam dia. Tapi ada di antara mereka kenal dia. Kalau kita buat satu benda yang terbaik dia, ini raja negeri Yamamah, dia akan balik, dia akan pastikan gandum tak sampai. Di Yamamah ni dia supply gandum ke Madinah, ke Mekah. Orang Mekah dapat makanan gandum daripada Yamamah. Maka apabila dia dah lepas pada itu, dia naik satu tempat ini, dia iklan. Kalau sekiranya kamu semua ni tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku balik ke negeri aku akan pastikan sebiji gandum tak akan sampai ke sini. Kekasan dia tu. Maka perkara dia buat dulu. Sehinggalah orang kafir ini, orang musyrikin dengan rendah hati jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Sumamah bin Usad sambung balik supply gandum. Itu suasana dah dibentuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi, sehingga orang datang dalam keadaan begitulah. Kekufuran dia begitu sekali tinggi dan dia akan keluar dengan beriman. Lepas tu kita nak buat dakwah, kita nak wujud kamu dalam kamu. Cuba kita bayangkan, pejam mata, fikir atau bangun tengah malam, sembahyang 2 rakaat tinggi, fikir. Kalaulah suasana kita bentuk dalam diri kita, dalam tempat kita, dalam kuliah, orang akan datang kepada perintah Allah. Orang kafir akan terkesan dengan muamalah, muasyarat kita tuan-tuan. Orang kata pasti dia akan terkesan. Pada zaman Fatah Mekah, semua orang beriman kepada Allah SWT. Orang Mekah yang kufur, yang lari pun dapat iman. Tadi kamu macam mana anak saya nak anak Abu Jahal mana? Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal tak nak boleh hidayah. Lari. Safwan anak sama Umayyah. Anak Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni tuan kepada Bilal yang dia bunuh Bilal bunuh dalam peperangan Badar. Tak nak pada hidayah. Tapi Allah Ta'ala tentunya
Allah Ta'ala. Hidayah dapat di mana pun. Hindu tak nak bersumpah, tak nak pada hidayah. Tak nak pada Islam. Tapi Islam masuk dalam dia ni. Apabila suasana tersebut. Jadi tanda bila kita keluar jalan Allah, kita buat usaha agama ni, kita nak buat. Rugilah tanda bila dalam keadaan kita ni, kita tak boleh buat satu perkembangan. Rugi kita tak. Tak boleh bentuk suasana, berapa tahun lah. Dalam satu kampung, rumah kita, dalam satu kampung, ada suatu orang, seorang saja yang boleh buat. Seorang ni pun dah kita tengok, orang terkesan. Contoh parti tengok tu. Masa saya kecil-kecil dulu, tak tahulah di tempat kan, masa kecil tu, satu orang pun tak ada pakai jubah. Dia tak? Kat kampung saya ada satu orang untuk guru. Dia balik daripada Mekah, dia buka pondok. Dia pakai jubah, orang kata dia, Abu Nawan. Saya tak boleh orang pakai jubah. Sekarang kita tengok, saya balik kampung sini, ni jemaah ni balik daripada Thailand. Saya colek di kampung saya ni, di mana masa tu di kampung saya. Boleh kata hampir semua orang pakai jubah. Dulu pokok ni yang gagal apa